Kalau dia stay kat situ, Kalau dia tak break, maksudnya masih lagi dalam mood buy. So kita sekarang ni tahu situasi mood buy bila, situasi nak bertukar bila. Selagi mana di sini tidak ada time untuk break. Alright. So saya bagi satu ni, tak faham macam mana situasi dia nak buat Fibo, poin-poin dia, faham dekat mana nak ambil. Okey, siapa nak buat ni? Nak buat apa ni, nak duduk kat depan buat. Jangan malu. Bila buat kat depan dia lagi ingat. Boh lah, boh besar. Mana boh besar? Boh besar keluar. Boh kedua besar. Tu boh besar. kedua besar dah. Dia paling tua sebab dia 55. Nombor 2 ada. Boh nombor 5. Ni. Lan, 3 lan. Dia 55. 56. Tak pecah lagi. 60. Lan, ya lan. Jangan sebab kedai tu pun meja tu. Terus tu. Okey. Lan, ambil buat tok gelas. Okey, now saya nak okey. Saya nak seseorang untuk menceritakan apa yang kita dah belajar dalam situasi sini sampai sini. Apa yang berlaku, di mana pengambilan buy dan kenapa dia boleh naik, everything. Sebab kita dah cover dah subjek ni. Okey. Cepat. Mari boh. Mari boh. Grafik mana? ID. Duduk. Tak apa, saya tunjuk, awak tunjuk sini. Awak tunjuk di komputer. Okey. Kena duduk, buat tarik ke, buat marking ke. Macam tu di rumah, macam mana? Nak buat analisa. Ni ada dominan break. Oi. Terus dominan tahu dah. Apa sebab dominan tu? 3 candle kotak terlebih. Kena buat kotak dulu. Yang bull tu kenapa dia boleh jadi dominan sedangkan dia duduk luar? Sebab close body bull tu dalam candle merah. Close dia tu, anak angkat agaknya. Masuk dalam ibu. Dia di luar ni, tapi dia close dalam. Ibu susuan lah. Yang ni dia haka pula. Keluar daripada mok dia ni. Dia dah haka ni. Okey, now. Okey. Ada AB, ada CB. Lepas tu kita tarik. Ada CB pula, ada dominan. Mana tempat yang menjadi punca untuk market berubah? Oh, tarik faham bodoh. Belajar tak ni? Belajar. Ni marking dulu, marking. Okey. Now, daripada sini dia hit everything dekat sini. Tiba-tiba dia naik lagi. Apa nak buat? Di sini dibenarkan untuk ubah daripada body ke shadow. Pasal kita masih dalam satu candle ini, tapi tak dibenarkan tukar. Hanya di dalam shadow ini saja. Ubah daripada sini ke sini hanya dan bila candle melebihi daripada 423. Tapi dalam normal case dia hit normal. Tapi dalam market extreme sahaja. Ya? Maknanya tu sini lah Fibo. Ya, kita tak boleh ubah. Ya, di candle ini sahaja antara body ke shadow. Body ke Finally that is the Ni shadow ni. shadow ke shadow lah. Okey. Ini adalah yang terakhir untuk sebarang kenaikan. Tapi normal practice adalah body to shadow. Ini normal. Dalam bentuk market yang ekstrim, kita boleh ubah daripada body ke shadow. Sebab kita tengok body ke shadow tadi, kat sini 423 telah pun dibolosi. So kita kata, macam mana aku nak tarik, takkan nak cari lagi. Tak ada tempat dah, aku tak boleh ubah dah. So hanya daripada body ke shadow. That is the last final move
Ya, boleh Okey, tengok di ni. Dan CB dia kat sini ke jaga? Mana bawah tu. Ni. Ni dah tanda sini ni. Kita silap gis itu. Memang liar lah kau ni. Itulah tadi dia agak misi. Masalah apa ni? Boleh isi Tengok balik kalender. sistem dia. Bawah. Mana CB? CB. Tunjuk CB je. CB saja. CB1 saja. The nearest support and register. Daripada sini. Yang rasa yang valid CB. Oh, yang balik sini. Yang valid CB. Yang ni lah. Yang ni kita ni kalau ikut sebelum Tak, atas ke bawah? Atas ke bawah. yang kat sini lah. Daripada Takut salah. Dia takut salah. Gigil. Daripada tak boleh gigil lah. Tak gigil. Daripada sini kan. Dia kena di atas kalau daripada bawah. Dia kena bawah kalau di atas daripada atas. Buat jadi ni. Gitu. Yang tu. Tu. Tu aku. Nak tarik tak boleh. Memanglah pakai ni. Tak buat dia tarik tu. So, CB dia adalah di sini. Kenapa di situ? Why? Ni lah tu. Oh, tu buka line tadi. Kenapa di situ? Saya perlukan ini. Satu low, satu new low yang memecahkan di sini. So, kalau kita kata di candle ni tak berapa nampak. Yang tu dia akan atas tu. Kita pergi ke line. Low, new low. Inilah dia punya. Oh, CB dia. Sama dengan tu. Sama. Itu CB kan. Tapi CB selalu sebelum kan? Selalu kita cari sebelum ke selepas. Selalu sebelah kiri. The nearest support resistance daripada bawah. Boleh apa? So, line lebih clear daripada So kalau kita ada dominan, kita kena tarik dominan. Kalau kata di sini ditakdirkan tidak ada dominan, 1-to-1 break only. Okay? 1-to-1 break only. So kita kena ubah ke kalau di sini tidak ada dominan macam sekarang ni ada kan. Takdirlah di sini 1-to-1 maksudnya hinggap naik. Naik terus. So tak ada dominan. So kita kena guna kaedah kedua yang memecahkan CB. So yang memecahkan CB yang ini, so kita akan ambil di body sampai ke shadow. body shadow. Okey. Tapi memandangkan ada dominan, maka kita akan tarik dominan. So di sini sudah pun selesai sebahagian daripada kita punya. Tadi kenapa syarat apa tu kan kita body ke shadow. Okey. Jadi yang ni jadi shadow ke shadow. So, mula-mula kita tarik body shadow, body ke shadow. Body shadow. Okey, mula-mula body ke shadow. Body ya. Ni body ni. Ni body ni. Andai kata tak ada. Kemudian tak, bukan. Kita naik body ke shadow. Maka naik sesuai dengan kita punya prediction. Nampak tak? Dia hit kita punya 261, tapi di sini tak ada CB1, maksudnya dia tak boleh turun lagi. Dia naik lagi ke atas. Lepas tu dia turun lagi, tak ada break CB1, dia naik lagi. Tiba-tiba dia buat extreme. Pam dia. Kita tak ada correction dah kat sini. Boleh tak DB tu kita ni kan nampak dia gitu. DB dia ni di CB1. CB1 ini CB1 Dia punya candle. dia punya line. kotak kan. IB bang. IB ke CB pula. Aku boleh. IB. IB ni ya. IB. IB yang mana merupakan dominan sama. Tapi IB ni dia ada IB 1-to-1, ada IB yang dominan, masih lagi IB inggap juga. Tapi specialnya dia mati dalam bentuk 3 candle yang mematikan dia. 3 candle yang mematikan seller ni. Dia perlukan banyak usaha untuk mematikan yang ni sebatang. Tapi yang ini dalam bentuk 3 candle. Ini dinamakan dominan. Ini dinamakan dominan.
Okay, so ini adalah CB. Bila mula-mula dia touching, dia tak mau lagi berubah. Maksudnya belum mau break lagi. Padahal bila dia datang yang ni break, confirm lah dia akan naik tinggi. So sebarang perubahan market secara armnya perlukan CB1 untuk berubah. Dominan ni guna untuk apa? Dominan digunakan untuk mengukur di mana possibility market akan berakhir. Apakah kita menggunakan Fibo untuk entry mungkin sampai di kawasan 261 di sini dan kita nak sell? No. Okay, Fibo bukan untuk entry. So now kita tengok di sini, kenapa saya ubah daripada body ke shadow? Body ni Sebab dia kritik. sebab yang ini sudah break high. Bila break high, okay, kita tidak mempunyai tempat lain nak boleh ubah sesuka hati. Itu bukan konsep, itu ikut suka hati. Oh, naik lagi lah, ubah-ubah. No, FMCBR tidak begitu. Sesuka hati, nampak kan cantik kan cantik. No, konsep dia tetap yang break CB, yang break dominan sahaja. Tidak boleh suka hati hang untuk tarik. So daripada situ diberi kelonggaran. Masih lagi candle ini yang memecahkan dominan, cuma kita ambil last point sebagai the highest, worst case scenario dia nak naik. Worst case scenario dia nak naik adalah daripada shadow atas. Ternyata dia pergi ke shadow. Now, Andai kata dia lepas lagi, macam mana? andai kata dia lepas lagi, bigger time frame sedang melakukan action. Bigger time. Buka bigger time. Ya, Yang macam dia boh. balik. Yes. Bigger. Okey, sebelum kita pergi bigger target tu. Tak, sekarang ni kita dah dapat tu kan. DB tu. Sekarang kata kita dalam keadaan tu, kita dah boleh masuk lah. Bang, tunjuk bang. Based pada Tunjuk dengan Tunjuk. Saya pun tak tahu mana macam ni. Aku tak nak jangan tunjuk dia tak. itu DB tu. DB tu. DB kita DB asasnya adalah IB. Ada ini. IB saja. Cuma bentuk dia datang dalam bentuk banyak candle yang mematikan. So sekarang tidak langsung dia menjadi DB. Diguna pakai untuk buat penarikan Fibonacci. Saya kata tadi. Tapi bukan untuk membuat entry. Sebab dia adalah untuk pengukuran. Sama macam IB. So kalau kita kata berlakulah dominant break, which is one of the engulfing pattern, kan mati sebelah tu. Kalau IB tadi, yang tadi kita duk cerita SOP tu, IB tadi kita tak buat apa-apa kan. Kita tu sama macam ni. Sama macam ni. Cuma di sini nampak tak dia naik, dia nak pecahkan pintu tu. Pintu dia kat mana? Pintu dia kat sini. Ni saya namakan pintu lah. CB1 ni adalah pintu. Dia tendang sekali pintu tak boleh pecah. So kalau kata dalam bilik ni, CB dia mana? Tu lah CB. Pintu. Selagi kita tak buka pintu tu, kita duduk belaga dalam ni. So maksudnya pintu tu dia dekat sini. Selagi dia tak pecah, dia duduk belaga bawah ni. So kalau you kata base pada sini you nak buy, mungkin di sini boleh naik. Tapi kalau dia tendang lagi bawah, kalau kata dia nak hit 161 base pada dominant, yes dia hit, dia sudah sampai target. Tapi selepas pada tu, untuk lebih more pergi, kalau I nak keluar daripada bilik ni, I kena buka pintu. So I kena buka pintu, last kali dia buka sini. Dia buka pintu. Dia buka pintu saja, tak ada masalah lain dah, tak ada masalah lagi, dia boleh pergi jauh lah. Tapi kita perlukan ini untuk satu perjalanan yang lebih jauh. Pintu tu, iaitu saya panggil sebagai CB1 tu pintu lah. Untuk utama kami. Tempat masuk tu macam mana? Tempat ID ke? Atau IB ke yang pakai CB kan? Bila dia dah break, dia turun balik kan. Bila dia turun balik, dia akan masuk ke kawasan support analysis. Dia tak ada masalah untuk anda ambil ini.
Walaupun dia bukan entry terbaik dalam kes ni, bukanlah entry yang terbaik, tapi dia adalah entry berkualiti. Sebab apa? Kita sudah ada satu konfirmasi. Yang ini you confirm tak? Sebab dia tak pecah. Tak boleh. Yes, 161. Ya. So kalau kita nak connect dalam ini kira Yang dominan tak boleh buat ini apa-apa lah. apa ni lah, the best belah quality lah. Okey. Kalau dia dah pecah, the best dia datang balik dalam kawasan support resistance. Mana support resistance dia? Kawasan ni. Itulah yang the best. So maksudnya even Itu kalau dia yang lah. bawah tu, yang ni kita ada apa, 3 candle yang ni kan. Ha? This is not Tak. Laptop tu yang mati. Oh ya. yang bawah tu kan. Tak. Bau pegang kan. Bau pegang kau nampak. Maksudnya ini enggak apa panggil Dominan. So kat sini bukan entry lah. Bukan. Bukan kita tak tunggu yang ini dari sini ni. Gini. Sekali lagi ya, cara bahasa mudah. Ini dominan. Tak ada beza dominan dengan IB. Sebab apa? Dua-dua ingafin. Yang ini dimatikan. Kalau tadi SOP tadi pun kita perlukan IB. Tapi kita tak jadikan IB sebagai entry. Sebab kita perlukan CB juga. Sama juga kat sini. Cuma bila berlaku saja dominan. Kenapa saya mengambil pendekatan dominan? Rahsia dia adalah di dalam dominan ada CB1 break di smaller time frame. Sebenarnya boleh masuk base pada smaller time frame. Okey, tengok Dominan punya special dia, bila berlaku dominan, di sebalik dominan itu adalah ada CB1 break di smaller time frame. Tapi lahir sebagai dominan di bigger time frame. So kalau kita dah nampak di sini ada dominan sudah pecah. Okey. So based on creativity kita pergi ke day, tak akan dapati akan ada CB1 break. Sebab tu dia boleh naik based on dominant. Tu dia. Nampak tak? Nampak tak ada break? Ni CB. Nampak tak dia break? Dalam dominan dah tu. Kotak ni tadi adalah kotak dominan di weak. Ada support daripada day, ada break CB, dia buat low, dia naik, dia buat new low. Okey. Kalau nak tengok new low, pergi ke line chart. Tu. Low tak? Ke sama? Kita tengok dia punya ni. Price dia. Mana nak tengok price? Kan kalau MT4 dia ada price dia. Kalau kita letak kat sini, poin-poin dia pun kita kira. Sama Kalau tengok kat sini tak sama. Tak, kita tengok kat candle. Sekejap yang tu 30 tu tengok. Kat sini tak sama. Sini dia punya. Ada. Okey. Ni merah tu kan? Ni dia punya low dia kat sini. Okey. Ni low dia kat sini. Bagi saya ini tak sama ni. Ini dah buat satu Z. So ini CB dia. Ni CB dia. Yang break ni. Ni CB dia ni. Yang break ni. Okey. So base pada sini memberikan kita indication untuk buy di daily. Tapi lahir dia sebagai dominan di week. Tu kena faham tu, rahsia di sebalik dominan tu ada CB1 break di smaller time frame.
So kalau orang kata boleh tak buy ketika dominant? Jawapan saya boleh, tapi bukan di time frame ni. Di time frame daily, sebab daily ada pintu yang dah buka. Tapi kalau saya kata saya tak nak tengok, saya nak tengok ni saja, di week saja. Di week no. Why? Sebab pintu dia ada kat atas. Pintu di week belum buka di sini. Dia buka dekat CV je. Dia tendang dah sekali. Kalau dia buat turun terus, masak kau. Betul? Tapi kalau saya kata boleh tak buy? Boleh. Tapi bukan di time frame ni. Di time frame day. Pasal apa? Day dah ada pintu untuk naik. Sekurang-kurangnya, kalau kita kata tengok, kenapa dia berhenti dekat sini? Mari kita cek. Kenapa dia boleh tendang di sini? Ni. Kenapa dia tendang di sini? Tengok budi. Bola bosku. Ni, kenapa dia tendang di sini? Di sini ada CB1 break. Di sini ada Buat penarikan di sini. Yes, no more practice body to shadow. Melainkan sewaktu extreme market naik beyond than 423, barulah kita ubah ke shadow untuk last fine tune. Worst case scenario So kalau base pada biasa, body to shadow cukup. Body to untuk di circle. Kenapa dia tak tendang? Sebab dia dah sampai ada ni. Sebab dia dah tendang. Sebab tu dalam satu time frame ada dia punya range. Base pada fiber dia mula di sini sampai 423 dia tendang. Kemudian dia akan buat pull back. Ending of the pull back, dia buat lagi buka CB1 dan sebagainya, baru dia start naik balik. So satu range mula ending 423, mula ending 261, mula ending satu range yang lain. So kalau kita kata macam mana aku nak tahu dia punya. Okey, daripada sini siapa nak buat? Cepat. Sampai di sini dia dah tendang ni kawasan fiber ni. Dah selesai dah di sini. Tiba-tiba dia tendang. Apa dia ikut SOP kita? Ada IB, ada CB tak? Setiap pergerakan yang turun tanpa IB, CB adalah merupakan pergerakan sementara. So nak kalau kita cari dulu di sini, ada IB, CB tak? Ada kan? Bila ada, seorang kata tengok ada, seorang tengok tak ada. Cat yang sama. Ni dia mana? Bagi, tunjuk. Sebab dia ada dua new high. Sebab ada okey. Ni high. Dia masih new high ke ni? Ni new high. Okey. Senang saja. Ambil satu garis. Allah. Okey. Ambil satu garis, letak yang paling tinggi. Ada tak yang break height paling tinggi ni? Close lah. Close tak ada. Close tak ada lebih tinggi daripada ni. Tak ada. Tengok betul-betul. Tengok. Sebelum ni. Tengok betul-betul. Yang ini apakah lebih tinggi daripada yang ini? Tengok lain je. Tak nampak. Lain. Oh, tinggi Tinggi. Boleh close bawah. So kalau begitu, ini height terdahulu, ini new height. So CB-nya ada di sini. Di Bawah tu. Inilah register yang terdekat yang market break. Support. In order to go down, dia retest lagi sekali, support become resistance, dia turun. Kalau dekat situ je buat. Candle ni juga. Candle ni agak ada spesifik juga. So saya kata candle ni sebab dia banyak gap dan dia jam kan dalam saham ni. Dia tak seperti okey nampak.